Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum memulakan majlis, mari sama-sama kita membacakan Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat dan para peserta yang hadir pada sesi pengajian kita yang ketiga pada malam ini. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Mahathir Mohamad untuk menyampaikan pengajian bagi sesi ketiga, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat diberi kesempatan untuk menyambung lagi sesi daurah kita daripada kitab Ummul Barahin, yang mana kita sambung pada membicarakan sifat-sifat mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya adadul 20 al-ula. Wa hiya al-'adamu wal hudutsu wa turul 'adami wal mumathalatu lil hawadithi. Jadi panjang dia letak ni. Sepatutnya kalau boleh diasingkan ni lagi elok lah ni. Okay. Saya baca dulu terjemahan bagi yang kita sebut tadi, nas bahasa Arabnya. Dia katanya antara sifat yang mustahil pada hak Allah Ta'ala adalah 20 sifat yang merupakan lawan kepada 20 sifat wajib sebelum ini. Okay, sekarang ni masuk perbincangan sifat mustahil. Tadi kita bincangkan pada sesi pagi tadi sifat yang wajib. Jadi bila ulama menyebut sifat yang wajib, mereka juga membincangkan sifat mustahil. Kerana apa? Supaya kita jadi semakin jelas dan akidah itu jadi semakin kejat, semakin yakin dan semakin teguh. Li'annal asya' bi'adadiha yattadhihu. Perkara itu kalau kita sebut lawan dia akan jadi jelas dan semakin yakin. Bila kita yakin Allah Ta'ala ada mustahil tiada, wajib ada. Dan kita teguhkan lagi dengan datangkan sifat mustahil. Ada yang mana mustahil tidak ada. Tidak menerima ketiadaan langsung. Nampak? Jadi sifat mustahil ini dibincangkan sebagai pelengkap kepada sifat-sifat yang telah disebut sebelum ini. Dan kita kan itu pada awalnya kita belajar tentang 3 pembahagian hukum. Hukum wajib, mustahil dan juga harus. Okey. Jadi dikata antara sifat yang mustahil ialah lawan kepada 20 sifat wajib sebelum ini. Sifat-sifat itu ialah adam. Adam dengan maksud tiada. Al-adamu. Adam. Iaitu tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Itu jelas tu. Yang kedua ialah al-huduth. Huduth itu apa? Baharu. Apa maksud baharu? Baharu ialah kewujudan Tuhan itu didahului oleh tiada. Al-mawjud al-wujud alladhi sabaqahu al-adam. Ada yang sebelumnya didahului oleh tiada. Jadi itu panggil baharu. Yang kita namakan sebagai makhluk dan juga baharu ni. Apa itu yang baharu? Al-hadith wal mawjud ba'dal adam. Al-hadith ialah yang bersifat dengan hudus. Apa dia al-hadith? Al-mawjud ba'dal adam. Yang wujudnya itu selepas daripada tiada. Asal tak ada. Asal tiada kemudian ada. Jadi sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada kita nama sebagai hadith, baharu, makhluk.
Itu semua nama-nama bagi benda yang satu. Okey. Wa turuwul adam. Ni, turuwul adam. Apa turuwul adam? Didatangi ketiadaan. Ini lawan kepada sifat baqa'. Baqa' yang sebelum ini, sifat wajib bagi Allah ialah baqa'. Apa itu baqa'? Baqa' itu wujud yang berkekalan. Wujud itu berkekalan, kekal, tiada penghujung. Kalau wujud itu ada penghujungnya, ada yang memutuskan kewujudannya itu. Ada, kemudian tidak ada. Wujud yang diakhiri atau didatangi oleh ketiadaan. Itu nama fana. Binasa, fana. Atau kita namakan di sini turuwul adam. Didatangi ketiadaan. Makna ada, kemudian datang tak ada. Didatangi ketiadaan yang kita namakan sebagai binasa ataupun fana. Kita kata dunia ini fana. Kenapa dunia ini fana? Kerana adanya itu ada kesudahan, akan didatangi oleh ketiadaan. Jelas. Kemudian dia kata wal mumatsalatu lil hawadithi. Sifat yang mustahil seterusnya ialah al mumatsalah lil hawadis, iaitu bersamaan dengan yang baharu. Ini sifat yang wajib Tuhan. Tuhan wajib menyalahi bagi sekalian yang baharu. Mustahil Tuhan menyamai segala yang baharu atau dengan mana-mana baharu. Okey, sekarang ni penting ni. Dalam bab perbincangan, apakah bentuk persamaan yang mustahil bagi Tuhan itu? Dia kata antara sifat yang mustahil ialah mumatsalah lil hawadis. Tuhan itu menyamai dengan yang baharu itu mustahil. Apa makna dia? Bi ayyakuna jirman ay ta'khudha zatuhul aliyatu qadran minal faraghi. Pertama, sekarang ni pengarang dia akan sebut beberapa aspek penyamaan, beberapa aspek sifat makhluk, sifat baharu yang mana Tuhan mustahil Tuhan bersifat dengan sifat ini kerana ini sifat makhluk. Apa dia? Dengan bahawa Allah Ta'ala itu adalah jirim, yakni zat Allah Ta'ala yang maha tinggi mengambil satu kadar daripada ruang lapang. Okay, sekarang ni apa ciri hawadith? Bi an yakuna jirman, dengan bahawa Tuhan itu jirim. Mustahil Tuhan itu jirim. Sebab apa? Sebab hawadith itu dia itu jirim. Dia itu jirim. Sama. Jauhar pun sama. Kita sebut jirim, jauhar, benda samalah. Okey. Maka makhluk ini dia itu bentuknya, jenisnya jirim. Kerana itu bila kita kata mustahil Allah menyamai bagi makhluk, maka mustahil Tuhan itu jirim. Sekarang ni ulama bincangkan lagi pula. Apa erti jirim tu? Kita sebut jirim tu apa? Jirim itu ayyakuna jirman ay ta'khudha zatuhul aliyatu qadran minal faraghi, dengan bahawa mengambil oleh zat Tuhan itu satu kadar daripada ruang. Okay. Ini datang takrif jirim. Jirim itu ialah al-mutahayyiz binafsihi, sesuatu yang mengambil ruang dengan dirinya. Satu yang mengambil ruang dengan dirinya. Kita kata jirim. Kita ni jirim. Kita ni ambil ruang tak? Kita ambil ruang. Kita ada tempat, kita menempati ruang. Apa dia lagi menempati ruang? Kita tengoklah apa-apa makhluk ni memang ada mengambil ruang. Angin sendiri pun ada ruang, mengambil ruang kan. Air mengambil ruang. Kita belajar dalam sains, pokok semua. Jadi makhluk yang ada, planet daripada jin pun ambil ruang. Malaikat pun ada tempat dia. Tak? Malaikat duduk di langit, malaikat kemudian turun di bumi. Jadi setiap daripada makhluk ni dia mengambil ruang. Ta'khudhu, jadi qadran minal faragh. Dia mengambil satu kadar daripada ruang kosong. Jadi Tuhan mustahil Allah Ta'ala ay ta'khudha dhatuhul aliyatu qadran minal faragh. Zat Tuhan itu yang maha tinggi mengambil satu kadar daripada ruang, itu mustahil.
kerana yang mengambil ruang itu ialah jirim. Jika Tuhan mengambil ruang, Tuhan bertempat, maka Tuhan pun sama dengan makhluk. Faham tak? Dari sinilah lahirnya kita katakan Allah Ta'ala mustahil bertempat. Allah mustahil bertempat. Faham tak? Bila kita tahu makna erti tempat tu apa? Tempat itu satu ruang. Jadi ruang ni terhasil kenapa? Terhasil setelah adanya makhluk, adanya sesuatu yang boleh kita nisbahkan. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Atas apa? Atas meja. Atas rumah. Atas langit. Atas pokok. Bawah apa? Bawah meja. Bawah kursi. Bawah tanah. Jadi nisbah jihah-jihah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang itu semua berlaku setelah adanya makhluk, adanya benda lain yang kita nak nisbahkan kedudukan. Dengan kita faham erti tempat, kita faham erti jirim, maka bolehkah kita nak mengatakan Tuhan itu bertempat? Tak boleh terima akal. Sebab bila kita mengisbatkan Tuhan bertempat, maka kita telah menisbahkan ada sifat makhluk pada diri Tuhan. Ada Tuhan Allah bersifat dengan sifat makhluk, iaitu bertempat. Cuma timbul isunya kenapa? Timbul isunya kerana datang beberapa ayat dan juga hadis yang muhimah li tashbih. Dalam istilah dipanggil hadis yang pada zahirnya, ayat yang pada zahirnya seakan-akan ada penyerupaan. Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seumpamanya ayat-ayat yang mana pada zahirnya memberi erti ada penyerupaan. Maka di sini ulama kita menafikan makna yang zahir yang tidak layak. Apa makna zahir? Dengan makna Tuhan itu bertempat dan menduduki satu tempat di atas arasy. Dengan makna Tuhan itu ada tempatnya, turun 1/3 malam. Tuhan itu daripada arasy turun 1/3 malam ke langit dunia. Itu makna-makna bertempat itu semua berkait dengan makhluk. Bila kita faham gitu, maka kita tidak akan mengisbatkan tempat bagi Tuhan. Bahkan para ulama mereka menafikan makna zahir yang mustahil itu. Makna zahir yang segera faham yang menunjukkan Tuhan bertempat tu mereka nafi. Cuma lagi khilaf mereka apa erti ayat tersebut. Sebahagiannya takwilkan dengan makna yang layak berdasarkan kaedah bahasa Arab. Itu keluarnya pandangan yang mentakwilkan ayat mutasyabihat ini. Ada sebahagian ulama menyerahkan makna tersebut kepada Allah tanpa mentafsirkan. Serah terus pada Allah. Bila Tuhan sebut begitu, begitulah. Cuma bukan dengan makna. Mereka menafi, tetap menafikan. Makna zahir yang mustahil itu mereka nafi. Itu pandangan salaf. Pandangan yang salah atau bukan pandangan salah yang sebenar, sudut salafi, mereka mengisbatkan makna zahir, makna yang hakiki. Itu yang salah. Bukan pandangan salaf, itu pandangan yang salah. Bukan pandangan salaf yang betul. Pandangan salafnya mereka tidak bincang tentang makna ayat itu, bahkan menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala. Okay? Panjanglah isu polemik ni, tak habis-habis. Kenapa tak habis sebenarnya? Isu ni banyaklah sebenarnya apabila seseorang itu mengkaji dan mahir dalam bahasa Arab. Dia menilik ilmu-ilmu para ulama', dia tidak akan bawa kepada kekeliruan dalam masalah pemahaman ayat mutasyabihat ini. Dia akan terimalah sebagaimana para ulama' mengata, wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawidhu warum tanziha. Setiap daripada nas yang memberi sangkaan ada penyerupaan dengan makhluk, kamu takwilkan ataupun tafwidkan dengan kamu niatkan untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi pandangan yang mentakwilkan pun juga sebahagian daripada ulama ahli sunnah ada yang mentakwil. Dan sebahagian daripada ulama ahli sunnah ada yang mentafwid dinama. Tafwid itu makna serah makna. Tafwid. Takwil tu ialah dengan mereka mentakwilkan makna lafaz tersebut berdasarkan kaedah bahasa Arab dengan makna yang sesuai dengan kebesaran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Dua-dua ini ialah jalan pemahaman para ulama ahli sunnah wal jamaah. Okay. Pertamanya,
Allah itu bukan jirim. Yakni zat Allah Ta'ala yang maha tinggi tidak mengambil satu kadar daripada ruang lapang. Atau Allah Ta'ala itu adalah arad, iaitu sifat yang ada pada jirim. Mustahil juga. Apa lagi penyamaan, bentuk penyamaan Allah dengan makhluk ni? Mustahil, yang kita kata mustahil Allah menyamai makhluk. Apakah ciri makhluk? Au yakuna aradan, ataupun adalah Tuhan itu, dia itu arad, yakumu bil jirmi, arad yang ada pada jirim. Ini juga mustahil. Okey. Jadi di sini di sini ada dua istilah yang kita kena tahu sini. Jirim dan juga arad. Jirim dan juga arad. Apa perkaitan dua tu? Okey. Jirim dan arad. Okey, di sini para ulama ahli kalam mereka perhatikan kita nak kenal Allah cara macam mana. Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan kita alam sebagai wasilah untuk kita kenal Tuhan. Lalu Allah Ta'ala kata, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengannya sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak menyamai Tuhan tu satu pun. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk. Macam mana kita nak tahu Tuhan? Kita tengok makhluk lah. Apa ciri-ciri dan sifat makhluk? Maka Tuhan tidak bersifat dengan ciri-ciri dan sifat makhluk tadi. Kecuali sifat-sifat yang Tuhan sendiri sebut dan nisbahkan pada dirinya. Jadi selain daripada itu kita kena nafikan kerana dia sifat yang menyerupai makhluk, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama ahli kalam mengatakan bahawa alam ini dia tidak lepas sama ada dia itu dipanggil jirim ataupun sifat kepada jirim yang kita nama arad. Jirim ataupun arad. Arad ini ialah sifat jirim. Okay. Apa takrif jirim? Jirim ialah yang menempati dengan sendirinya, yang mengambil ruang dengan dirinya. Makna dia itu mengambil ruang dengan dirinya. Contoh apa, kita kata macam buku kita ada tempat, ada ruang kan, diri kita ada ruang. Okey. Arad pula yang menempati, mengambil ruang pada yang lain, pada jirim. Kerana arad ini dia sifat yang ada pada jirim. Sifat yang ada pada jirim kita panggil sebagai arad. Sebagaimana kopiah saya ni, dia ini jirim. Dia ada tempat dia mengambil ruang dengan sendiri. Okey, putih tu menempati pada jirim yang bertempat itu. Faham tak? Putih itu ada pada kopiah itu. Dia menempati pada jirim yang bertempat. Maka dia pun bertempat dengan cara tabaiyah, dengan cara mengikut dan ada pada jirim. Okay. Jadi alam ini tidak lepas sama ada dia jirim ataupun dia arad. Dua tu saja. Bila begitu Tuhan bukan jenis jirim, bukan jenis arad. Maka Tuhan apa? Tuhan zat. Dan zat tu apa? Zat itu ma qama bi nafsih, yang berdiri, yang wujud dengan sendiri. Istilah dia. Zat. Sifat Tuhan kita tak panggil arad, sifat Tuhan kita panggil sifat sahaja. Sifat Tuhan kita panggil sebagai sifat. Sifat makhluk ini kita panggil sebagai arad. Sifat Tuhan kita panggil sifat. Sifat tu apa? Ma qama bi ghairihi, iaitu yang ada pada yang lain. Qudrat, iradah, ilmu, hayat ialah sifat yang ada pada zat Tuhan. Okay. Boleh bezakan tu jirim dan arad. Maka di situlah dia kata mustahil dengan bahawa Tuhan itu jirim. Kerana jirim itu ialah yang mengambil ruang daripada kadar daripada ruang kosong. Dan mustahil juga Allah Ta'ala tu arad, sifat yang duduk, yang berada pada jirim. Okey. Au yakuna fi jihatin, lagi pula. Atau Allah Ta'ala itu berada pada satu arah bagi jirim, atau Allah sendiri mempunyai jihah, mempunyai arah. Okay. Apa lagi sifat makhluk? Mustahil lagi ialah an yakuna fi jihatin lil jirmi, bahawa Tuhan itu duduk pada satu arah bagi jirim. Duduk pada satu arah bagi jirim. Allah
dia pada arah bagi jirim. Contoh, kita apa? Allah di atas arash. Itu kita menisbahkan Allah pada satu pihak bagi jirim. Apa jirim? Arash. Arash itu jirim, makhluk. Jangan orang tak yakin pula. Ada orang bila tanya arash tu makhluk ke tak, dia tak jawab. Arash ni makhluk Tuhan lah. Selain daripada Allah tu makhluk. Bila selain daripada Allah itu makhluk, dia tu bukan qadim, dia tu baharu. Arash ada awal dia. Ada masa penciptaan dia. Jadi bila kita kata Allah di atas arash, kita meletakkan Tuhan tu pada pihak bagi arash, pihak pada jirim. Jadi macam tu kita telah menisbahkan sifat daripada sifat makhluk kepada Tuhan. Itu yang jadi mustahil tu. Au lahu huwa jihah, ataupun Allah itu mempunyai jihah, atau Allah sendiri mempunyai jihah. Tuhan itu ada arah, bahagian atas, bahagian bawah. Nampak tak beza? Kalau pertama tadi kita kata A. A ni B duduk pada arah A. Makna kita menisbahkan arah B itu berarah nisbah kepada A. Atas ke kiri ke ikutlah. Yang kedua ni, pada diri sesuatu zat itu dia ada arah. Ada atas, ada bawah dia, ada kiri, ada kanan, macam badan kita ni. Badan kita ada bahagian, ada arah tak? Arah atas kita ialah kepala kita. Arah bawah kita ialah kaki kita. Arah kanan kita ialah bahagian kanan kita. Tuhan mustahil ada arah duduk pada arah bagi jirim atau dia mempunyai arah. Au lahu huwa jihah. Itu maksudnya. Atau Allah sendiri mempunyai jihah. Tuhan tu ada bahagian atas dia, ada bahagian bawahnya, ada bahagian kiri, ada bahagian depan, ada bahagian belakang. Itu mustahil. Jadi macam mana kita nak fikir satu zat yang tidak duduk bertempat, tidak berarah bagi makhluk, tidak atas, tidak bawah, tidak ada arah, tidak ada tu. Ini kita perlu kepada keimanan. Kita yakin bahawa Tuhan yang mencipta kita dengan sifat-sifat tadi, dia itu pasti bukan bersifat macam makhluk. Macam mana? Itu tak boleh nak fikirlah tu. Itu tahap keimanan, kita beriman dengan zat yang tidak sama dengan makhluk. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang ni jadi masalah kepada golongan musyabbihah, mujassimah. Mereka tak boleh nak keluar daripada keraka pemikiran makhluk. Sehingga kan mereka bila nak mengisbatkan Allah, mereka letakkan, kalau Tuhan tidak bertempat, tak ada lah. Mereka tak boleh nak terima kewujudan yang tidak bertempat. Yang wujud tidak bertempat ni, yang wujud mesti ada tempat tu makhluk. Kita ni, kalau kita tak dalam rumah, mesti luar rumah kan? Betul tak? Kita sama ada dalam rumah atau luar rumah. Ke boleh? Tidak dalam rumah, tidak luar rumah. Boleh gitu? Tak boleh. Dalam rumah. Ataupun luar rumah. Luar rumah tu seluruh kawasan lah. Dah kalau kita tak dalam rumah, tidak di luar rumah, kita ada tak ada? Kita ada ke tak ada? Muhammad Taqiyuddin, ada. Kita tak ada dalam rumah dan tak ada luar rumah. Luar rumah tu faham? Bukan luar rumah kawasan halaman kita. Luar rumah tu selain daripada rumah. Atas langit ke, bawah laut ke, itu luar rumah lah tu panggil. Kalau kita tak ada dalam rumah, tak ada luar rumah, kita ada tak? Tak. Tak ada lah. Jadi dia kata kalau Tuhan tidak dalam alam, tidak luar alam, Tuhan tak ada. Ini dia mengkiaskan Tuhan pencipta dengan makhluk yang kena cipta. Itu salah. Dia panggil qiyasul ghaib ala syahid. Mengiaskan suatu benda yang kita tak nampak. Tuhan, Allah Ta'ala, Allah Khalik mengkiaskan dengan benda yang kita nampak makhluk ni. Tak boleh, tak betul lah kias tu. Mana boleh kita kata kalau Tuhan tak dalam, tak luar, tak dalam alam, tak luar alam, tak bawah aras, tak atas aras, Tuhan tak ada. Itu kias makhluk. Makhluk boleh lah gitu. Tapi Tuhan yang cipta makhluk. Tuhan yang cipta tempat. Tempat tu kan makhluk. Dia hasil dengan adanya makhluk ini. Maka takkan Tuhan yang mencipta makhluk, dia terikat dengan sistem makhluk? Logik tak? Sangat logik lah. Sangat logik bahawa Tuhan yang mencipta makhluk ni tidak terikat dengan sistem makhluk. Apa sistem makhluk? Bertempat. Terikat dengan masa.
Jelas? Jadi ialah ada satu golongan dia jadi payah nak faham wallahu alam sebab apa tu. Apa? Lagi. Au yataqayyada bimakanin au zamanin. Apa lagi? Atau Allah berkait dengan tempat atau masa. Mustahil juga Tuhan berkait dengan tempat dan berkait dengan masa. Mustahil. Kenapa mustahil Tuhan berkait dengan tempat dengan masa? Kenapa mustahil Tuhan berkait dengan tempat dengan masa? Sebab Tuhan yang mencipta tempat, Tuhan yang mencipta masa. Senang je. Nampak tak? Dan masa tu apa? Masa itu pergerakan falak. Macam mana kita nak kira 24 jam? Dengan apa? Dengan putaran bumi kan? Dah lah kalau tak ada bumi putar. Kalau bumi ni putar lambat, jadi 24 jam tak? Tak jadi 24 jam, jadi lebih lagi kot. Jadi lebih lagi kot. Ataupun jadi kurang lagi kot. Jadi semua tu berkait dengan gerakan falak. Falak tu apa? Makhluk cakrawala ni. Tu makhluk belaka. Jadi masa itu ialah makhluk Tuhan. Bila makhluk Tuhan, takkan Tuhan termasuk dalam sistem makhluknya. Mustahil lah. Tempat pun sama. Jelas kita sebut dah tadi. Berkait dengan tempat atau masa. Atau zatnya yang maha tinggi itu bersifat dengan sifat baharu. Mana lagi? Au tattasifa dzatuhul aliyatu bil hawadithi. Atau bersifat zat Tuhan itu dengan baharu. Mustahil juga. Zat Tuhan itu bersifat dengan yang baharu. Apa sifat-sifat baharu? Bergerak, diam. Bergerak dan diam tu sifat baharu tu. Sebab sebelum berlaku pergerakan, dia diam dulu. Lepas tu bergerak. Kemudian lepas bergerak, dia berhenti. Itu berubah-ubah itu. Kalau benda itu berlaku pada Tuhan, maknanya Tuhan pun ada berlaku padanya perubahan. Ada berlakunya perubahan. Bila berubah ni apa maksud? Baharu. Maka Tuhan pun baharu. Mustahil Tuhan baharu. Boleh? Au yattasifa bis-sighari au kibari. Lagi pula dia kata maha tinggi, ya, bersifat dengan sifat baharu, mustahil. Atau dia bersifat dengan kecil atau besar. Mustahil Tuhan ni bersifat dengan kecil atau besar. Kecil tu apa maksud? Sedikit jirim. Macam orang kecil kan? Orang kecil, budak kecil dengan orang dewasa. Budak kecil ni jirim dia sikit. Kalau timbang banyak berapa kilo je? 15 kilo, 10 kilo. Orang dewasa 50 kilo, 40 kilo. Jadi banyak jirim dia tu. Nak, jirim dia tu banyak. Jadi Allah bolehkah bersifat dengan sifat banyak, kecil atau besar dengan makna tu? Tak boleh. Dan bila kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan maksud besar mana? Ni juga ada silap faham. Ada mungkinlah, saya tak tahulah sebab kita tak tahu apa dalam hati orang. Tapi lihat kepada huraian setengah daripada pihak yang membawa ajaran yang bukan ahli sunnah ni, mereka bila nak menghuraikan kebesaran Tuhan itu, mereka menyebut tentang besar alam ni. Tak, besar alam ni besar. Langit pertama ni sebuah, langit kedua tu umpama padang yang luas. Langit kedua padang yang luas, langit pertama tu cincin yang ada dalam yang dilemparkan pada padang tu. Maknanya kecil je langit pertama. Nisbah langit kedua kepada langit ketiga. Langit ketiga tu padang yang luas. Langit kedua itu cincin yang ada. Begitulah nisbah kepada alam langit ketujuh dengan kursi. Kursi itu padang yang luas. Langit ketujuh itu ialah nisbah cincin saja. Nisbah kursi kepada arash Tuhan. Arash itu padang yang luas. Kursi itu hanya nisbahnya sebesar cincin pada padang yang luas. Maka Allah lebih besar pada arash. Tengok. Ini satu bentuk pendalilan yang tak kena. Dia sekarang ni menyebut tentang saiz makhluk. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, kursi, arash. Dari segi besar memang paling besar makhluk ialah arash. Tiba-tiba dia kata Tuhan lagi besar pada arash, dengan makna tu silap. Kalau dengan makna saiz Tuhan lebih besar, itu salah. Memang salah, orang panggil salah, betul-betul salah. Maksudnya salah atas darat kering. Salah atas darat kering panggil. Salah memang sesat barat ni. Kita tak boleh mengiktikadkan Tuhan itu besar dengan makna besar saiz.
Kerana sahih-sahih ni apa? Kena faham. Sebab tu kita disuruh belajar tentang ilmu sifat 20 ni. Biar kita sebut dan iktikad. Kita sebut satu, kita iktikad tu biar betul dengan apa yang dikehendaki oleh syarak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar dari segi mana? Bukan dari segi saiz. Besar kedudukan Tuhan. Dia sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Besar kemuliaan Tuhan. Besar dari segi martabat dan seumpamanya, bukan dengan makna saiz, ya. Atau dia bersifat mempunyai kepentingan dalam perbuatan dan hukumnya. Ini juga termasuk daripada mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat mustahilnya menyamai makhluk. Apa dia? Au yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkam. Atau bersifat Tuhan dengan mempunyai aghrad, tujuan dan matlamat pada perbuatan dan hukum. Allah mempunyai tujuan dan matlamat pada perbuatan dan hukum. Boleh tukarlah sikit sini kalau ada AJK tim tafakuh, kalau boleh kita ubah, bersifat mempunyai tujuan dan matlamat. Tujuan atau matlamat dalam perbuatan. Kepentingan ni boleh juga lah. Tapi tujuan dan matlamat itu aghrad. Mana perbuatan Tuhan tu ada tujuan yang Tuhan nak capai. Ada kepentingan dan manfaat yang kembali kepada diri Tuhan. Itu mustahil. Jadi Tuhan buat sia-sia, bukan Tuhan buat sia-sia. Tuhan buat perkara yang Tuhan buat pasti ada hikmah. Pasti ada manfaat. Manfaat yang datang, yang dapat kepada makhluk. Bukan Tuhan buat kerana nak mencapai matlamat dan tujuan tertentu. Kerana kalau Tuhan buat, ada tujuan nak sampai, makna Tuhan terpaksa buat untuk mencapai matlamat dan tujuan tu. Macam kita, untuk keluar sebagai seorang guru daripada IPG, sebagai seorang pelajar keluar segulung ijazah, maka kita belajar, kita masuk kelas, kita hadir seminar dan seumpamanya, buat dan jawab peperiksaan dengan baik. Tujuan apa? Untuk keluar membawa segulung ijazah, segulung sijil. Ada matlamat yang kita nak kejar untuk capai itu. Sebab apa? Yalah sebab kita berhajat. Kalau Tuhan buat sesuatu kerana ada matlamat dan Tuhan berhajat kepada matlamat. Ini yang mustahil. Kerana berhajat ini bukan sifat ketuhanan, itu sifat makhluk. Kita lapar, nak hilangkan kelaparan kita perlu makan. Makan kita tujuan untuk hilang lapar. Memanglah sebab kita makhluk lemah, berhajat. Tuhan buat makhluk bukan Tuhan berhajat kepada makhluk. Bukan ada matlamat yang Tuhan nak capai, yang mana kalau Tuhan tak buat, Tuhan tu lemah. Tidak, itu mustahil kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, lagi sikit lagi dia kata wa kadza. Ini selesai pada perbincangan mumathalatuhu lil hawadith. Mustahil Allah menyamai dengan makhluk. Jadi apa nama ini? Ulama kita menyimpulkan, kita boleh simpulkan kalau bahasa Arab lah, dipanggil mukhalafah ini menyalahi Tuhan dengan makhluk. Apa maksud menyalahi Tuhan dengan makhluk? Nafyu al-mumathalah. Nafyu al-jirmiyah wal-aradiyah walawazimihima. Allah huduhnya. Ini bukan tulisan saya huduh Ini pen ni masalah ni. Aradiyah wa lawazimihima. Menafikan keadaan Tuhan jirim atau keadaan Tuhan arad dan yang melazimi bagi jirim dan arad, walawazimihima. Tinggal sini. Ini bahasa Arab lah kalau ada dalam ni orang yang boleh bahasa Arab boleh. Itu. Menafikan keadaan Tuhan jirim ataupun arad dan yang melazimi, sifat yang lazim bagi jirim dan arad. Apa yang lazim bagi jirim arad? Bertempat, tidak kekal pada dua masa, boleh hilang dan seumpamanya.
Okay. Kemudian kita sambung lagi. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin au yahtaja ila mukhassisin. Masuk kepada lawan sifat qiyamuhu bi nafsi. Begitu juga mustahil ke atas Allah Ta'ala bahawa dia tidak berdiri dengan sendirinya, dengan bahawa Allah Ta'ala adalah sifat yang menempati pada sesuatu zat. Kita dah sebut tadi. Apa maksud Tuhan itu qa'imun bi nafsihi? Allah itu berdiri dengan diri sendiri, makna Tuhan bukan sifat. Kerana apa? Kerana sifat itulah yang tak boleh diri sendiri, tak boleh berada sendirian. Dia kena ada pada yang lain, pada zat. Maka Tuhan bukan jenis sifat. Tuhan bukan jenis sifat, dia itu zat. Dia itu zat, dia bukan sifat. Okay. Atau Allah memerlukan kepada pencipta. Tuhan perlu kepada pencipta. Itu mustahil juga. Apa maksud Allah qa'imun bi nafsihi? Allah berdiri dengan sendiri. Maksudnya wujudnya itu bukan diadakan oleh yang lain. Itu maksud diri berdiri dengan sendiri. Jadi qiyamuhu bi nafsihi ada dua makna. Pertama, Tuhan bukan sifat. Yang kedua ialah Tuhan bukan diciptakan oleh yang lain. Kenapa? Kerana dia sedia ada dan dia tidak dicipta oleh yang lain. Dia sedia ada. Okay? Jelas. Kemudian. Dan begitu juga. Mana lagi ni? Seterusnya dia kata. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dhatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'li minal af'al. Ini pada makna wahdaniyah. Perkara mustahil ialah lawan bagi wahdaniyah apa dia? Wahdaniyah tu esa. Lawannya ialah berbilang. Dia kata dan begitu juga adalah mustahil ke atas Allah Ta'ala bahawa ia tidak esa. Dia tidak satu. Seperti ia tersusun pada zatnya, Tuhan tu tersusun pada zatnya. Atau ada baginya yang serupa pada zatnya. Ini masuk kepada kam. Kita sebut tadi kan, kam muttasil, kam munfasil kan. Allah itu esa pada apa? Pada zat. Lagi pada sifat. Lagi pada af'al, pada perbuatan Tuhan. Okey, zat Tuhan esa pada zat. Makna apa? Secara muttasil ataupun munfasil. Secara muttasil ataupun munfasil. Secara bersambung ataupun bercerai. Apa maksud? Dia ada berbilang ni, dia panggil kam muttasil. Berbilang yang bersambung. Ada kam munfasil, berbilang yang berasingan. Contoh. Ada benda, dia itu berbilang. Berbilang maksud maknanya bukan satu lah. Kita kata dua dan lebih. Ada benda yang berbilang, yang berasingan. Ini satu, ini satu. Dia panggil kam munfasil. Kam munfasil apa dia? Ada satu. Ada A, ada B. Betul tak? A satu, B satu. Dia bercerai, benda yang beza. Ada Tuhan A, ada Tuhan B. Itu panggil kam muttasil. Kam munfasil. Berbilang yang berasingan. Kam muttasil itu, tadi munfasil ya. Munfasil ialah berasingan. Bercerai. Muttasil ialah yang satu. Tapi berbilang pada yang bersambung. Mana? Tuhan itu satu. Tapi satu yang boleh berjuzuk. Boleh pecah. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Macam diri kita ni. Kita ni berapa? Satu ke dua? Kita satu je kan? Satu. Tapi satu kita ada kam muttasil. Satu kita boleh belah ni. Boleh asing. Boleh potong. Boleh kerat. Satu kita ni kan boleh dipecah-pecah. Jadi Tuhan, mustahil Tuhan itu berbilang sama ada muttasil ataupun munfasil. Nampak beza? Jelas kan? Sama ada Tuhan itu, ada Tuhan lain, dipanggil kam munfasil fi zat. Atau Tuhan itu satu tapi satu, yang ada tangan, ada kaki, ada muka, ada ni. Itu mustahil juga. Dia dalam Quran sebut wa yabqa wajhu rabbika bal yadahu mabsutatani.
Yauma yukshafu an saqin. Allah ada dalam Quran, ada disebut lafaz wajah, ada disebut lafaz tangan. Tak? Tajri bi a'yunina, ada sebut lafaz mata. Ini kata ayat-ayat yang memberi makna, zahirnya memberi makna penyerupaan ini yang ulama ada dua mazhab tadi, sama ada tafwid atau takwil. Mereka tidak mengisbatkan makna zahir, makna Tuhan ada tangan, Tuhan ada mata, Tuhan ada kepala, Tuhan ada kaki pula. Berat gitu. Kalau juzuk-juzuk gitu, maksud apa? Allah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya juzuk tersebut. Maknanya Tuhan berhajat kepada juzuknya lah. Macam seorang manusia, dia kena ada tangan, dia berhajat bagi tangan, barulah kira manusia yang sempurna. Kalau Tuhan pun berjuzuk-juzuk, maka Tuhan berhajat kepada juzuk dia. Berhajat ni sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Nampak? Jadi mustahil kita faham makna itu dengan makna Tuhan ada mata, tangan, kepala dengan makna juzuk, itu mustahil. Itu dinafikan oleh para ulama. Okay? Tuhan tu guana halus ke besar ke sekeping, hang tak usah fikir tu. Ma khatara bibalika kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dhalika. Setiap apa yang terlintas dalam fikiran kamu, Allah menyalahi apa yang difikir itu. Apa yang terlintas dalam fikiran, kita tak tahu dah. Yang terlintas tu bukan Tuhan. Katakanlah, ni nak tengok kuat sangat cerita-cerita fantasi Hollywood ni, cerita Cina ke, cerita Tuhan Cina, Tuhan Rom. Kita pun duk bayang Tuhan gini. Kita daripada awal, kalau kita terlintas tu bukan Tuhan dah. Sebab apa yang terlintas dalam kepala tu ialah makhluk belaka. Kenapa khayalan kita? Khayalan kita kan makhluk. Kita khayal kan? Otak yang kita khayalkan tu, otak tu kan makhluk. Jadi makhluk yang Tuhan beri cipta ni, otak kita, takkan dia itu dapat memahamkan dengan keseluruhan hakikat ketuhanan? Mustahil. Jadi setiap perkara yang terlintas dalam otak pasti memang itu bukan Tuhan. Kita duk khayal-khayal rupa yang tak betul, itu salah, itu bukan Tuhan. Okay? Mana tadi? Yang seterusnya sifat. Okay, sifat macam mana? Sifat pun ada dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kam muttasil fi sifat. Tak tulis, tak keluar sini. Sama, ada muttasil, ada munfasil. Ada yang bersambung, ada yang bercerai. Apa maksud bersambung? Pada zat Tuhan tu ada dua sifat yang sama. Dua kudrat atau tiga kudrat, dua iradat, dua ilmu, empat ilmu. Itu mustahil. Pada diri Tuhan ada satu sahaja sifat daripada sifat-sifat. Maksud apa? Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu. Bukan makna banyak iradat, banyak kudrat. Banyak iradat, banyak kehendak, itu memanglah makdur Tuhan ataupun murad Tuhan, itu memang banyak. Apa yang Tuhan kehendak tu banyak. Tapi sifat zat tu satu. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu. Jelas Munfasil pula. Ada Tuhan dia mempunyai sifat kudrat. Ada yang lain daripada Tuhan mempunyai sifat kudrat macam Tuhan juga. Itu mustahil tu. Ya. Allah mempunyai sifat kudrat. Ada yang lain daripada Allah mempunyai sifat kudrat yang sama macam kudrat Tuhan. Itu yang kata kam munfasil fi sifat. Okey, dah kita ada kudrat dah. Kita ada kudrat. Adakah kita mengisbatkan kudrat kita, kita mensyirikkan Tuhan? Itu salah faham tu. Dia kata kita tak boleh kata kita ada kudrat kerana kudrat itu sifat Allah. Kita tak boleh kata kita ada sifat samak kerana sifat samak itu sifat Allah. Kita tak boleh kata kita ada sifat melihat kerana sifat basar itu sifat Allah. Dah kita nak kata kita buta, nak kata kita pekak, nak kata kita ni tak ada kudrat. Mana benda yang jelas kita dapat melihat dengan sifat basar, mendengar dengan sifat samak. Jadi apa yang beza? Bezanya sifat samak, basar, kudrat, ilmu kita ialah Tuhan cipta dan Tuhan bagi pada kita. Sifat Tuhan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak Tuhan itu sifat kudrat, sifat yang qadim bagi Tuhan. Jadi kudrat kita tak sama dengan kudrat Allah.
Ilmu kita tak sama dengan ilmu Allah. Maka ini orang tak panggil berlaku syirik ni. Tak panggil tak panggil kam mufasil. Kam mufasil ni Tuhan ada sifat kudrat, ada yang lain mempunyai sifat kudrat yang sama macam kudrat Tuhan. Itu yang berlaku syirik berbilang pada kam mufasil. Faham elok tu. Sebab ada setengah daripada ajaran-ajaran batiniah, dia mesti selagi mana kita melihat kita ada kudrat, kita ada samak, kita ada basar, kita ada ilmu, maka kita telah mensyirikkan Allah kerana itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan, sifat kita lah. Kena beza tu. Kabur ke dia? Dakwah ada sifat ilmu tak ada. Maka awak jahil awak bodoh. Kalau nak kata ke? Jadi orang bodoh tak boleh ikut. Senang dia jawab pokok-pokok gini. Jadi awak ni bodoh sebab sifat ilmu awak tak ada. Jadi kaya tak boleh ikut awak sebab awak tak ada sifat ilmu. Jadi kena faham, ilmu Tuhan, ilmu yang qadim, sifat Tuhan, ilmu yang mutlak. Kita Tuhan beri, Tuhan cipta sifat ilmu. Sifat ilmu kita sifat baharu. Nampak? Jadi tak sama. Okay? Yang seterusnya pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan. Apa maksud? Mustahil ada di sana selain Tuhan yang membuat perbuatan. Allah yang mencipta segala perkara. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Itu semua dalam ciptaan Tuhan. Tuhan cipta belaka. Tiba-tiba ada yang lain yang juga cipta. Maka telah berlaku syirik pada perbuatan. Makna ada kuasa lain yang mampu membuat selain pada Allah. Itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan segala perbuatan itu Allah sahaja yang buat. Ya? Boleh. Jadi atau ada sesuatu pada wujud ini, ada sesuatu pada wujud ini selain Allah yang dapat memberikan kesan pada memberikan kesan ni maksud apa? Yang membuat, yang menjadikan pada salah satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya. Ada yang makhluk lain, ada sesuatu selain Allah yang dapat memberi kesan. Memberi kesan ni dapat membuat, menciptakan daripada tak ada kepada ada. Itu mustahil, hanya Allah Ta'ala sahaja. Itu makna memberi kesan ni makna membuat daripada tak ada kepada ada. Kita ataupun tukang yang buat rumah, itu dia buat rumah tu, itu buat dengan maksud dia ambil bahan dan dia ubah, dia cantum-cantum, dia gabung. Itu bukan hakikat khalik. Khalik ni yang mencipta daripada tak ada kepada ada. Tukang rumah, tukang kayu, dia ambil kayu, dia potong-potong, dia ubah suai. Itu pembuat gitu. Itu bukan yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan tidak ada sesuatu yang memberi kesan ni buat sebagaimana perbuatan Tuhan. Itu tidak ada. Okay? Lawan sifat ma'ani. Okay? Ada soalan tak sebelum kita masuk lawan sifat ma'ani ni? Cuba ada beberapa soalan. Pertamanya daripada soalan daripada Zoom daripada Danish Akmal. Azali itu adakah dikira masa juga ke Ustaz? Okey, lafaz azali. Bagus soalan. Apa itu azali? Azali itu ialah dia ulama letakkan sebagai apa? Azali itu ialah dia bukan masa, hakikat masa. Sebab hakikat masa yang sebenar yang dalam takrif itu setelah ada makhluk. Tapi orang panggil sebagai tajawuzan, sebagai majahnya orang panggil waktu azali. Dia sebenarnya dia tidak ada kaitan dengan waktu kerana waktu tu berlaku setelah ada makhluk. Tapi sebelum ada makhluk tu orang panggil apa? Orang panggil azali. Faham tak? Sejak azali. Makna fil azal ialah tempoh. Kita tempoh tu sebut kerana dia panggil kerana terpaksa lah kita tidak ada satu perkataan nak takbirkan. Jadi ulama kata lidhikil ibarah. Kerana sukar untuk mencari perkataan, maka orang panggil jugalah waktu. Masa azali orang panggil, sekadar panggil je lah. Sebab kita masa azali dengan fima la yazal. Fima la yazal tu makna waktu setelah ada makhluk. Orang panggil fima la yazal istilahnya. Tempoh sebelum ada makhluk, sebelum berlakunya makhluk yang pertama, orang panggil azali. Sebenarnya dia hakikatnya bukan masa dalam pemahaman istilah ulama lah. Tapi orang panggil sebagai tajawuz majaz saja.
sebagai nak memudahkan dipanggil waktu azali. Okey, lagi? Soalan kedua daripada Adik Fahmi. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kata Allah mencipta makhluk untuk menunjukkan keagungan atau kehebatan dirinya sendiri? Okey. Perkataan begitu, Allah mencipta makhluk untuk menunjukkan keagungannya. Kena faham, perkataan itu dengan makna yang betul boleh kita kata. Faham tak? Allah mencipta makhluk untuk menunjukkan keagungan, untuk menzahirkan kekuasaan, keagungan, hikmatnya. Sekadar makna itu penzahiran itu sebagai kepada kita. Kita yang akan mengiktibar dan merasakan keagungan Tuhan. Merasakan, melihatkan dan merasa kekuasaan Tuhan. Itu tak ada masalah. Tapi bukan dengan makna Tuhan cipta bagi tujuan. Faham tak? Itu penting kita faham akidah betul-betul. Makna itu sahih betul dengan pemahaman yang betul. Allah menzahirkan makhluk ini tujuan untuk menunjukkan kebesaran, keagungan dan hikmat dia. Kepada siapa? Kepada kita. Supaya kita beriman dan yakin tentang ketuhanan Allah. Itu makna yang betul. Bukan dengan makna Tuhan buat kerana Tuhan ada hajat. Tuhan ada matlamat dan ada tujuan. Itu bukan. Okay, jelas Jadi bila percakapan tu kita kena tanggung dengan makna yang betul untuk sahihkan pada akidah itu. Kecuali orang tu memang memaksudkan makna yang salah, itu kita kena kena nafikanlah makna yang salah itu. Lagi? InsyaAllah soalan ketiga juga daripada Adik Fahmi. Bagaimana nak jawab persoalan apabila ditanya kenapa kita tidak boleh kata Allah di atas arash, tetapi kita boleh kata Allah mendengar dan melihat. Padahal melihat dan mendengar itu juga ada pada makhluk. Okay. Sekarang ni sifat mendengar dan melihat itu sifat yang ada kekurangan ke sifat yang memberi makna kesempurnaan. Anda faham? Ada orang kata, kenapa kita tak boleh kata Tuhan itu berada atas arash? Kita boleh kata Tuhan tu ada sama, Tuhan ada basar, sama. Sama basar tu sifat kan? Okay. Sama basar sifat. Sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan? Cuba jawab. Sempurna. Sifat kesempurnaan. Okey, bertempat. Bertempat tu sifat kesempurnaan ke sifat yang ada bentuk kekurangan? Ada bentuk kekurangan kerana dia ada hajat kepada tempat. Faham tak? Jadi kita tak boleh samakan. Contoh yang lain lagi. Kenapa kita tak boleh kata Tuhan tu ada tangan, tapi boleh kita kata Tuhan tu ada? Tuhan tu bersifat dengan wujud, bersifat dengan kudrat iradat. Kenapa kita tak boleh kata Tuhan tu ada tangan, ada muka, ada mata, tapi tangan, muka dan mata yang layak dengannya? Sekarang ni kalau orang tak perhati elok-elok, dia akan nampak sama je lah. Apa salahnya kita mengisbatkan Tuhan itu ada kudrat iradat, ilmu hayat yang tak sama dengan makhluk? Jadi apa masalahnya kita kata Tuhan mempunyai tangan, muka, mata dan jari yang tak sama dengan makhluk? Okay. Tengok dua perkara ni. Faham betul-betul ni. Sebab ramai orang tersilap sini. Sama. Basar. Tak? Kita kata apa lagi? Sifat sama, basar, kudrat. Okey, dengan apa lagi? Iyad, tangan. Wajah, muka. Lagi kita kata ain, mata. Okey, sekarang ni kita kata Tuhan bersifat sama, pendengar yang tak sama dengan makhluk. Bersifat basar, pelihat yang tak sama dengan makhluk. Sifat kudrat, berkuasa yang tak sama dengan makhluk. Apa masalahnya kita kata Tuhan ada tangan tak sama dengan makhluk, muka tak sama dengan makhluk, mata tak sama dengan makhluk? Cuba perhatikan kategori itu. Sekarang ni sama, basar, kudrat, dia sifat ke dia itu zat, dia itu anggota? Sifat kan? Ni sifat kan? Tangan, muka dan mata ni
pada bahasa sama' bahasa kudrat pada erti bahasa dia itu memang sifat kan? Ke dia anggota? Sifat. Sama' anggota ke? Sama' sifat. Anggota tu telinga. Faham? Anggota tu telinga. Telinga ni mak anggota. Tuhan ada telinga. Mustahil Tuhan ada uzun. Telinga. Sama' tu sifat. Bukan anggota. Jadi sama' bahasa kudrat anggota sifat. Yadun, tangan, wajah, muka, ainun, mata. Ni. Ini anggota ke sifat? Pada makna zahir. Anggota. Anggota. Jarihah. Anggota. Jadi, kenapa kita nak samakan gini? Salahlah penyamaan tu. Sebab itu ulama' dia tidak hukum sama sifat-sifat al-muhimah li tashbih, dia tak buat macam gini, tak sama ni. Sama' basar, memang sama' basar, kudrat, ilmu, hayat itu sifat kesempurnaan dan memang dia sifat. Bila berbicara tentang yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika, tangan Tuhan di atas tangan mereka dan kekalah wajah Tuhan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istiwa. Tak. Maka itu semua makna dan perkara yang berkait dengan makhluk. Dia anggota. Dah boleh kita kata Tuhan beranggota. Anggota yang layak dengan Tuhan. Berat tu. Kita kata anggota yang layak dengan Tuhan, makna Tuhan tu ada juzuk. Anggota dengan makna apa? Juzuk. Tuhan ada juzuk. Dah boleh kata Tuhan ada juzuk. Ini kadang-kadang mereka yang mengisbatkan, mereka tak perasan. Apa salah kita kata tangan, tapi tangan yang comel, yang layak dengan Tuhan. Nampak macam betul. Tapi sebenarnya salah. Bila kata anggota, hatta kata anggota yang layak, kita telah menyatakan Tuhan tu ada juzuk-juzuk dia. Hak juzuk-juzuk ni mustahil. Nampak tak? Hak juzuk-juzuk ni ulama' secara sepakat mengatakan mustahil, itu sifat makhluk. Sebab itu tak boleh kita letak dia dan hukum dia sama macam sifat-sifat tadi. Tak kena kita kata Tuhan tu ada tangan-tangan yang layak dengannya dengan maksud apa? Dengan maksud anggota. Tak boleh. Wajah dengan maksud wajah anggota yang layak dengannya. Tak macam muka kita utuh. Masuk kamera bolehlah ada apa ni, dia punya filter. Hak gelap jadi comel. Hak ada jerawat ialah jerawat. Hak muka Tuhan tidak ada kekurangan. Berat tu. Dia telah mengisbatkan anggota bagi Tuhan. Jangan. Bahaya tu. Nampak tak beza tadi? Jadi sebab itu tak boleh kita kata Tuhan tu istiwa dengan makna Tuhan bertempat. Kalau Tuhan istiwa tak apa, sebab itu ayat Quran. Ahli sunnah tak nafi Tuhan bersifat dengan istiwa. Kerana Allah Ta'ala mengatakan sendiri Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ahli sunnah tak nafi istiwa Tuhan, tapi menafikan makna istiwa dengan maksud bertempat. Mengambil satu tempat. Apa tempat itu? Atas arah. Itu yang dinafikan tu. Boleh. Mana tadi ni? Okey, kita sambung kepada lawan sifat ma'ani. Wa kadza yastahilu. Ada lagi soalan nanti ya. Okey. Waktu simpan. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an mumkinin ma. Ini lawan bagi sifat ma'ani. Begitu juga mustahil Allah Ta'ala itu lemah dari sebarang perkara mungkin. Ini kudrat. Kudrat Allah Ta'ala berkuasa. Mustahil Tuhan lemah. Dan mustahil. Apa lagi? Wa ijadu syai'in minal alami ma'al karahatihi. Ma'a karahatihi liwujudihi. Ay adami iradatihi lahu. Au ma'al zuhuli. Awil ghaflati. Au bitta'lili. Au bittab'i. Dan mustahil Allah itu mengadakan sesuatu daripada alam ini sedangkan Allah tidak ingin adanya. Mustahil. Alam ini ada tanpa keinginan Tuhan. Itu mustahil. Itu mustahil. Alam ini ada bukan dengan kehendak Tuhan. Dah jadi dengan kehendak siapa? Dengan kehendak orang lain. Makna lemah Tuhan. Kehendak Tuhan tidak tercapai. Itu mustahil. Atau tidak ada iradat Allah untuk mengadakannya.
iaitu tidak ada iradat. Tuhan tidak ada keinginan untuk mengadakannya. Atau Allah mengadakan alam ini berserta dengan terlupa atau lalai. Salah orang panggil. Tersalah buat. Lalai akhirnya jadi sendiri. By coincidence. Dengan tersalah. Ini mustahil. Ini kan kita dengar kan. Kalau orang-orang putih buat cerita alam ni terjadi kerana tersalah lah, kerana teori Big Bang dengan tidak sengajanya berlaku percampuran gas, itu bukan dengan coincidence, dengan tidak sengaja. Tak, Allah mencipta kerana Allah menghendaki. Dengan Allah susun kejadian alam sebegitu rupa. Mustahil buat dengan berserta terlupa atau lalai, atau terjadi alam ini secara ilah. Atau secara tabiat. Ini secara ilah. Apa maksud ni? Ini pandangan falsafah. Ahli falsafah mengatakan alam ini terjadi secara ilah maklun. Apa maksud? Allah Ta'ala bukan buat alam ni daripada tak ada kepada ada, tapi alam ni ada dengan adanya Tuhan. Itu maksud secara ilah. Maka dibuat perumpamaan gerak jari dan gerak cincin. Nampak jari cincin daripada jari saya ni? Nampak? Okey, jadi sekarang ni ulama nak terangkan apa itu konsep ilah maklun. Ni. Bita'lil ni. Konsep ilah maklun. Allahu Akbar. Konsep ilah maklun. Allahu Akbar. Payah sungguh dah. Konsep ilah dan juga maklun. Konsep ilah maklun, apa maksud ni? Ilah itu ialah sebab, maklun itu yang disebabkan. Itu makna bahasa mudah lah. Walaupun sebab dengan ilah tu ada beza. Tapi pada nak ilah tu sebab. Maklun tu perkara yang disebabkan. Contoh, gerak jari dan gerak cincin ni. Jadi yang menyebabkan cincin bergerak ialah apa? Gerak jari. Gerak jari itu dipanggil ilah, gerak cincin itu dipanggil maklul. Gerak cincin itu dipanggil gerak jari dipanggil ilah. Gerak cincin dipanggil maklul. Apa Jadi gerak jari itu sebab, gerak cincin itu musabab. Begitulah maksudnya. Jadi penggunaan sebab musabab itu sebagai tafsiran je. Dia ada beza antara ilah dan sebab tu. Jadi bila jari bergerak maka cincin ikut sekali bergerak dengan gerak jari. Bila ada Tuhan, ada sendiri alam dengan adanya Tuhan. Bukan Tuhan mengadakan. Itu maksud Tuhan menjadikan alam dengan secara ilah. Mustahil Allah Ta'ala jadikan alam ni secara ilah. Dah macam mana ada orang etika? Adalah ahli falsafah. Sebahagian ahli falsafah mengatakan alam ini qadim. Unsur alam ini qadim dengan qadimnya Tuhan. Dia ada secara ilah maklun. Ada Tuhan, ada sendiri alam. Secara bersama-sama. Nampak? Okey. Dah kita ni baru. Kita ni afrod kita. Afrod alam tu yang baru. Tapi unsur alam itu dia kata qadim sebagaimana Tuhan. Bila ada Tuhan, adalah alam sekali. Itu konsep ilah maklum. Okey. Bitabi'ah. Okey, mustahil Allah Ta'ala menciptakan dengan tabiat. Mana apa? Alam ini terjadi bukan Tuhan buat, tapi dengan tabiat. Berlaku dengan pencampuran gas-gas tertentu sendiri. Bukan Tuhan buat. Dengan tabiat dia sendiri terjadi. Itu mustahil. Jadi, akidah kita Allah yang mencipta dengan kehendaknya. Dengan kudratnya dia ciptakan. Berdasarkan kehendaknya dan berdasarkan ilmunya. Sama ada, bukan kita menafikan konsep sains. Berlaku sesuatu tu, tak. Berlaku satu, satu planet atau satu letusan. Itu tak ada masalah. Dia tidak menafikan sains. Akidah ini, dia nak menyatakan berlaku itu bukan dengan tabiat dia, tapi dengan ketentuan dan Tuhan yang cipta kita. Jadi asbab musabab kerana berlaku
perlanggaran atom dan seumpama itu tidak ditolak oleh akidah, tidak ditolak oleh ulama ahli kalam kita. Itu dia sunnatullah, sistem kejadian yang Tuhan susun. Tapi siapa yang membuat, siapa yang mencipta? Allah. Jadi tidak ada pertentangan ilmu sains yang fakta dengan hakikat keimanan ilmu akidah, dia tidak ada pertentangan. Kena faham Okey. Lagi dia kata wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma. Dia kata lagi apa di sini? Begitu juga mustahil Allah Ta'ala itu jahil atau seumpamanya terhadap sesuatu pengetahuan. Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala jahil pada apa-apa perkara. Mustahil Tuhan jahil. Nampak tak? Bimaklum ma, apa-apa maklum. Maknanya Allah dia tahu setiap perkara, sama ada secara umum atau secara terperinci, semua itu dalam ilmu Tuhan. Mustahil Allah tidak tahu, mustahil Tuhan jahil dengan apa-apa perkara. Okey. Wal mautu was-samamu wal ama wal bakamu. Dan mustahil Allah itu mati lawan kepada hidup, pekak lawan kepada samak pendengar, buta lawan kepada basar, atau bisu lawan kepada kalam. Wa adadu sifatil ma'nawiyati wadihatun min hadhihi. Lawan-lawan sifat maknawiyah adalah jelas melalui keterangan ini. Samalah tadi kita kata mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Jadi dalam sifat wajib kita kata kaunuhu qadiran. Mustahilnya kaunuhu ajizan. Keadaan Tuhan yang berkuasa. Lawannya mustahil keadaan Tuhan yang lemah. Keadaan Tuhan yang maha tahu. Mustahil keadaan Tuhan yang jahil. Gitulah. Jadi di sini kita buat penambahan. Kaunuhu qadiran. Keadaan berkuasa. Lawannya kaunuhu ajizan. Keadaannya lemah. Kaunuhu muridan. Keadaannya berkehendak. Ini tak ada dalam Sanusi. Imam Sanusi sebut begitu aja. Jadi kita sendirilah buat lawan kaunuhu muridan, keadaan berkehendak ialah kaunuhu karihan, keadaan tidak berkehendak. Kaunuhu aliman, keadaannya berilmu, lawan keadaan jahil. Keadaan hidup, keadaannya mati. Keadaan mendengar, keadaan pekak. Keadaan melihat lawan keadaan buta, keadaannya berkata-kata lawan keadaannya yang bisu. Okey. Boleh? Okey. Sifat yang harus bagi Allah. Kita satu lagi sebelum kita buka untuk soalan. Nampak banyak soalan Kita tak ada soalan Ada berapa soalan lagi? Ada dalam 5 lebih 6 gitu. Okey saya ambil ni kita habiskan sini Sifat yang harus bagi Allah. Wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Adapun sifat yang harus pada Allah Ta'ala ialah membuat setiap mungkin atau meninggalkan. Okey. Apa yang harus bagi Allah? Harus Allah Ta'ala buat mungkin. Dan harus Tuhan tak buat. Makhluk ni boleh Tuhan buat dan boleh Tuhan tak buat. Apa dia mungkin? Segala perkara yang mungkin, segala perkara yang harus, perkara yang bersifat jaiz ini. Wajib ke Allah Ta'ala buat syurga? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Kalau Tuhan wajib buat syurga, nescaya kalau Tuhan tak buat, Tuhan itu lemah. Sebab wajib ini, mesti kan? Kalau tak buat, mana Tuhan tu lemah. Jadi, adakah boleh kita kata Tuhan itu lemah? Tak boleh. Lagi pula, bila kita kata syurga itu mesti ada, maka syurga ini makhluk dan makhluk. Makhluk maksudnya boleh ada, boleh tak ada. Tiba-tiba mesti dia ada kerana Tuhan wajib buat, maka dia tidak lagi bersifat dengan sifat mungkin jaiz kerana kewujudan itu mesti ada. Maka mesti ada orang panggil apa? Benda yang qadim, benda yang mesti ada. Tadi kita kata makhluk. Jadi makhluk macam mana? Makhluk itu qadim. Mana ada makhluk yang qadim? Nampak? Jadi setiap makhluk ini Allah harus buat, harus tak buat. Ini mudah sajalah. Termasuk dalam ni. Allah Ta'ala beri pahala kepada kita. Harus. Tuhan nak beri pahala boleh, Tuhan tak nak beri pahala boleh. Tuhan nak azab orang yang berdahaka kepada dia boleh, Tuhan tak nak azab tak boleh. Dari segi hukum akal, ini pembincangan akidahnya. Mana tidak ada sesuatu yang memaksa Tuhan nak buat perkara itu.
Kalau ada sesuatu yang paksa Tuhan buat ataupun halang Tuhan buat, maka Tuhan itu tidak Tuhan lagi. Kerana dia terhalang kehendaknya. Sebab itu Allah bebas. Boleh buat, boleh tak buat. Itu perkara harus. Dah Tuhan kata Tuhan nak beri pahala, itu kerana janji Tuhan. Jadi kita bukan bincang tentang nisbah kepada janji dan ketentuan Tuhan. Itu memang bila Tuhan janji itu pasti Tuhan akan tepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan akan beri pahala kepada orang beriman, beri syurga kepada orang taat. Itu janji Tuhan, bukan kerana perkara itu asalnya wajib. Kita faham Jadi hukum harum ini pada akal. Segala perkara harus dengan maksud boleh Tuhan buat, boleh tak buat. Boleh Tuhan tak buat. Nisbah kepada perkara itu, bukan nisbah kepada janji Tuhan, bukan nisbah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Dalil kewujudan ni kita boleh sambung esoklah insya-Allah taala. Okey, ada soalan? InsyaAllah untuk soalan. Daripada Facebook, Amzar Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz. Adakah ulama yang serahkan makna terus kepada Allah itu, mereka tidak memegang terus ayat tersebut atau mereka berpegang Allah istiwa arash? Contoh, Allah ada tangan namun serah makna kepada Allah begitu. Okey. Memang bila masuk ayat al-ayat wal ahadith al-muhimah li tashbih ni memang panjang huraian. Tak apa, tanya pun tak apa. Okey. Gini. Kena faham, ulama yang menyerahkan maksud bukan mereka tak tahu makna kalimah itu secara bersendirian. Contoh ya itu apa makna, wajah itu apa makna, isba' jari itu apa makna, al-jambu fi jambillah lambung itu apa makna, bukan mereka tak tahu. Istiwa dengan makna bahasa Arab bukan mereka tak tahu. Ya itu tangan. Budak sekolah tadika tahu yadun tangan, rijlun kaki, ainun mata. Jadi bukan pada kalimah tu tak tahu. Salaf yang mentafwidkan makna, mereka tidak menentukan makna nisbah kepada Tuhan. Bila kata yadullah, ya itu tahu makna ya. Mereka nafikan makna ya dengan maksud anggota, kerana itu mustahil bagi Tuhan. Jadi apakah makna yadullah? Mereka serah pada Allah. Bukan mereka tak tahu nak makna langsung. Makna ayat secara konteks mereka tahu. Tapi makna yadullah secara nisbah kepada Tuhan itu yang mereka serah kepada Allah. Kerana kita termasuk daripada apa? Berdasarkan firman Allah Ta'ala tu dalam surah Ali Imran, minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang yang teguh pada ilmunya, mereka kata kami beriman. Kami beriman dengan ayat Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kullun min indi rabbina. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kita serah makna kepada Allah. Nampak? Jadi makna dengan maksud penisbahan istiwa dengan menentukan makna khusus, itu mereka serah pada Allah. Adapun konteks ayat tu mereka faham. Dan istiwa tu mereka tahu istiwa tu mempunyai belah makna dalam bahasa Arab. Tapi bila kita nak tentukan ini makna apa yang layak tu, itu mereka serah pada Allah Ta'ala. Itu maksud tafwid. Bukan tafwid tu makna tak tahu langsung. Itu salah juga, salah faham. Bukan kita kata ulama salah tafwid dengan maksud mereka tak tahu makna ya. Siapa tak tahu makna ya ni? Ya ni benda mudah sangat lah. Ya itu maksud tangan. Tapi bila nisbah kepada Tuhan tu, itu yang mereka tak berani nak nisbah, kerana ya bukan sekadar mempunyai makna tangan, ya mempunyai ihtimal makna-makna lain lagi dalam bahasa Arab. Jadi apakah yang ketentuan di sini? Kita serah pada Allah Ta'ala. Sebahagian ulama mereka memilih untuk mentakwilkan daripada banyak-banyak makna ya itu, mereka tengok mana makna yang sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Itu pun dengan jalan apa? Dengan jalan
ihtimal, boleh jadi ini yang lebih dekat dengan makna. Bukan mereka confirmkan itu. Tetap ada nisbah ilmu itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Dan Ustaz. Okey, baik. Untuk soalan kedua juga daripada FB, daripada Ahmad Sadikin. Adakah orang yang menetapkan saiz kepada Allah, adakah boleh termasuk dalam mujassimah? Oh, mujassimah. Kalau kata Tuhan ada saiz, dia sebut gitu, orang itu mujassim. Orang itu mujassimah. Cuma mujassimah ni kufur ke tak? Dalam Hasyiah Imam Bajuri rahimahullah ta'ala, kaul yang dipilih yang as-sahah, memang yang kata kufur tu ada. Dan tak sikit lah yang kata kufur, tapi kaul yang muktamadnya sebab jadi kufur apabila dia sarih ialah tashbih. Ialah tashbih. Jisim seperti jisim makhluk. Kalau sebut gitu memang kufur. Tapi sekadar berjisim, sebahagian ulama mengatakan ataupun kaul yang kuatnya mengatakan adalah sebahagian kata tak kufur lagi. Tapi memang begitu bukan i'tiqad ahli sunnah. Dan kalau gitu, kalau orang tak kata tak kufur boleh ambil ni ada juga macam ni. Nak kata macam mana saya tak faham. Selagi mana ulama khilaf tak apa kita pegang. Sekarang ni khilaf bukan khilaf benda yang haruh ni. Khilaf yang mana salah. Ada kata kufur, ada kata bid'ah. Ni orang cerita ke saya, ada seorang tu mengajar, dia kata, tak apa kita kata Tuhan ni bertempat sebab ulama khilaf lagi antara kufur dengan tak kufur. Lepas tu kita ikut pandangan kita tak kufur. Astaghfirullahalazim. Khilaf antara kafir dengan tidak kafir. Tak kafir ni bukan maksudnya betul. Tak kafir ni makna sesat. Ahli bid'ah tapi tak jatuh kufur. Tak, kita nak pegang pandangan yang mana menyebabkan akidah kita dalam keadaan bahaya. Kufur, kalau kita katakanlah tak kufur tapi akidah kita tetap salah. Jadi kenapa kita nak raikan pandangan salah ni? Kita ambil jalan selamatlah yang dibawa oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Soalan ketiga daripada NB, daripada Nur Fatihah. Ustaz, apa bezanya tabiat dan adat? Tabiat dengan adat. Okey. Sekarang ni istilah lah sekarang ni perbincangan ulama sebut Allah Ta'ala sifat iradat kan, iradat Tuhan. Mustahil Allah Ta'ala berlaku sesuatu pada alam ni tanpa iradat Tuhan. Dengan maksud berlaku dengan cara taklil ataupun secara tabiat. Tabiat tu apa? Tabiat tu makna apa yang berlaku dengan tabiat zat itu sendiri. Tabiat zat itu sendiri. Contohnya, obat itu menyembuh dengan zat dan kekuatan obat itu sendiri. Bukan dengan Allah Ta'ala. Itu kita mengatakan berlaku sesuatu secara tabiat. Api itu membakar. Berlakulah kebakaran. Siapa yang menyebabkan membakar tu? Api dengan tabiatnya sendiri, bukan dengan Tuhan buat. Kita telah menafikan capur tangan Tuhan tu. Kita menafikan Tuhan yang buat tu. Penafian gitu, dan kita nisbahkan berlaku perkara kepada tabiat dan sesuatu itu yang menjadikan kufur tu. Itu jadi kufur. Okey, faham tak? Itu jadi kufur. Ini i'tiqad Kalau kita kata pergilah bakar sikit kertas tu, ambil api tu, nanti letak kertas tu terbakarlah. Tak ada masalah tu, cakap mulut. Kita tak, yang masalah kita bincang ni i'tiqad. Okey, sekarang ni berlaku di sisi ahli sunnah, dia berlaku macam mana? Bukan dengan tabiat api yang menyebabkan berlaku kebakaran tanpa kuasa dan juga tanpa perbuatan Tuhan. Kalau i'tiqad begitu memang sesat, kufur. Ahli sunnah mengatakan dia berlaku, Allah yang menyebabkan berlaku kebakaran apabila ada api menyentuh kertas, maka berlaku kebakaran. Jadi api bersentuh dengan kertas tu sebab musabab. Benda itu orang panggil berlaku secara beradat. Nampak? Jadi berlaku perkara secara berulang-ulang. Bila api, kita tengok api sentuh kertas, sentuh benda yang kering akan terbakar. Itu berlaku secara adat. Ini hukum adat. Hukum adatnya bila kertas diletak pada api, kertas yang kering, kertas terbakar. Itu hukum adat. Jadi perbincangan yang berbeza tu.
Tabiat ni kita bincang pada masalah ini dengan maksud tabiat itu yang menjadikan dengan kekuatan tabiat bukan Allah Ta'ala buat. Itu i'tiqad yang salah lagi kufur. Obat itu yang menyembuh penyakit bukan Tuhan. Salah lah. Dah tak payah makan obat. Tak payah makan obat. Tuhan kata Nabi SAW sebut tadawu ibadallah, berobatlah. Jadi memakan obat, berikhtiar untuk kita sembuh, ambil vaksin untuk kita mencegah daripada penyebaran wabak dan seumpamanya. Itu asbab yang kita disuruh ambil. Kita disuruh mengambil asbab. Dia tidak menafikan akidah kita bahawa yang memberi sembuh, yang memberikan berlaku sesuatu itu Allah Ta'ala. Kena faham Okay. Lagi? InsyaAllah. Soalan seterusnya daripada YouTube, daripada Amir Salihi. Assalamualaikum Ustaz. Mereka yang menyerahkan makna ayat mutasyabihat terus kepada Allah itu berpegang dok kepada ayat itu. Pegang atau tidak kepada ayat itu. Contohnya ayat Allah istiwa atas. Adakah mereka pegang strict gitu saja dalam hati? Orang mukmin diwajib berpegang dengan semua ayat Quran. Orang mukmin kalau dia nafikan satu perkataan, satu huruf pada Quran, kufur. Jadi orang yang tafwid bukan dia tak pegang ayat Quran. Dia beriman dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sebagai ayat Quran. Jadi tu kena faham elok ni. Khilaf tu di mana? Sebab itu kita nak tahu tentang satu mazhab, kita belajar daripada ahli dia. Sekarang ni kita nak tahu mazhab Asy'ariyah, kita belajar dengan penentang Asy'ariyah. Orang yang menuduh sesat Asy'ariyah. Kita mengaji dengan orang tuduh sesat, memang dia kata Asy'ariyah sesat. Sebab dia tak faham pun Asy'ariyah. Sekarang ni ulama asli sunnah wal jamaah Asy'ariyah tidak menafikan ayat itu. Ayat-ayat yang mana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, aamintum man fis sama' wa huwa wa yabqa wajh. Dia tidak nafi, dia beriman dengan ayat itu. Maknanya dan semua yang makna yang Allah Ta'ala hendak tu dia beriman. Okey, berlaku khilaf tu, khilaf pada penentuan makna ayat. Apa erti ayat itu berlaku khilaf tu. Ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah mereka tidak menafikan ayat tersebut dan mereka beriman dengan keseluruhan ayat tersebut. Amanna bima jaa bihillah wa bima jaa bihi Rasulullah anillah ala muradillah. Amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman dengan Allah Ta'ala dan apa yang Tuhan bawa mengikut kehendak Allah. Jadi apa itu kehendak Allah tu? Itu yang dibahaskan. Kita tahu tak? Tak tahu. Serah pada Allah. Kita boleh tahu berdasarkan kaedah bahasa Arab kerana ayat Quran ni Quranan Arabiyyah. Allah Ta'ala turunkan Quran dalam bahasa Arab, maka kita gunakan kaedah bahasa Arab untuk faham. Itu berlakunya takwil. Yang salahnya makna yang tak layak dengan Tuhan tu kita kata. Itu salah. Amantu bi Rasulillah wa bima jaa Rasulullah ala ma jaa Rasulullah ala wafqi muradi Rasulillah. Beriman dengan apa yang Nabi bawa datang. Beriman dengan Nabi dan apa yang Nabi bawa datang mengikut kehendak yang Nabi nak. Okey. Lagi? Okey, Ustaz. Seterusnya daripada Nur Hidayah Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, adakah boleh dikatakan bahawa Allah mawujud bila makan? Mohon pencerahan Ustaz. Itu akidahnya begitulah. Allah mawujud. Allah itu ada bila makan, tanpa tempat. Ada Tuhan itu tidak bertempat. Betul? Betul lah gitu. Tapi bukan kita itu bukan kita nak syahadah gitu pula. Jangan jadi makna sekadar berzikir Allah mawujud bila makan, Allah mawujud. Bukan sampai makna gitu. Yang tikak kita memanglah Allah Ta'ala itu ada dan ada Allah tidak bertempat. Kerana apa? Kerana tempat itu makhluk dan Tuhan tidak berkait dengan makhluknya. Betul dah tu.
soalan seterusnya daripada Amir Solihin. Adakah mengatakan Allah mawjud bila makan itu tiada dalil dan tidak waris dari zaman Nabi dan sahabat seperti sesetengah puak katakan? Itu masalah ni timbul kenapa? Kerana tak faham apa itu makan. Tak faham apa itu makan. Allah mawjud bila makan. Sekarang ni lafaz tersebut itu dikata tak datang pada zaman Nabi. Okeylah, kita tidak dapati dan jumpai lafaz sebegitu ada pada zaman Nabi. Lafaz sebegitu pada zaman Nabi ataupun sahabat. Tetapi para ulama meletakkan sedemikian. Kenapa? Kerana itulah maksud daripada laisa kamitslihi syai'. Tidak sama Tuhan dengan sesuatu. Bila Tuhan tak sama dengan sesuatu, sesuatu makhluk itu bertempat ke tidak? Bertempat. Okey, Tuhan kita bertempat ke tidak? Tak bertempat. Apa nak bayar ni? Maka ada Tuhan itu tidak bertempat. Itu kata Tuhan mawjud bila makan. Faham? Jadi isu tidak disebut oleh Nabi, isu tidak disebut oleh sahabat, itu bukan isu. Kerana banyak lagi kaedah-kaedah lain dalam akidah yang mana sedemikian ayat itu tidak waris daripada Nabi ataupun daripada sahabat ataupun salafus soleh. Pembahagian contohnya tauhid kepada 3, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat dan seumpamanya, itu tak berlaku pada zaman Nabi. Pembahagian itu dengan lafaz itu berlaku tak? Tak berlaku. Jadi kenapa kita bila kita ada sesuatu kita hujah ini Nabi tak sebut. Betul Nabi sebut, salah ke tidak? Adakah salah ataupun tidak? Kalau salah itu kita perlu tentang. Oh, tak boleh kata Tuhan itu ada tangan tapi tangan Tuhan comel lah daripada tangan kita. Tangan kita tak comel, tak sempurna, tangan Tuhan sempurna. Tangan pula berapa? 2. Kalau kata tangan dengan makna anggota, salah. Kita telah mengisbatkan Allah itu beranggota, berjuzuk-juzuk. Okay. Lagi? Seterusnya daripada Muhammad Taufik bin Muhammad Nur. Dengan izin Ustaz, saya ada dengar Ustaz sebut kalimah yang benar tetapi menunjukkan kepada kebatilan. Bolehkah Ustaz jelaskan kenyataan ini dengan contoh-contoh untuk kami yang perlu untuk kami berhati-hati? Jazakumullah. Kalimatul haq yuradu bihal kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimah yang benar tapi maksudnya dia sebaliknya nak kebatilan. Itu apa maksudnya? Ini orang guna kepada apa? Seseorang menggunakan satu statement atau ayat yang zahirnya maknanya betul, tapi untuk mencapai batu loncatan kepada buat benda yang haram, benda yang salah. Faham tak? Untuk membuat perkara yang salah. Jadi itu yang dikata kalimah yang benar tapi maksudnya salah. Kalimah tu betul tapi kalimah itu digunakan untuk tujuan benda yang salah. Itu contohnya sangat banyak lah. Contoh sangat banyak. Contoh orang nak buat kezaliman contohnya kan. Orang nak buat kezaliman, kita pun kata kita tak boleh lawan pemerintah kerana pemerintah, kita wajib taat pada pemerintah. Wajib taat pada pemerintah itu betul. Tapi ayat itu digunakan statement itu untuk membenarkan buat kezaliman. Itu salah lah. Jadi makna yang betul digunakan pada ayat yang salah. Jadi banyak dalam sejarah-sejarah Islam berlaku. Contohnya peristiwa kita kata dalam berlaku khilaf antara sahabat dan juga awal umat. Jadi mereka menggunakan tahkim. Mereka kata kita nak kembali kepada Quran dan Sunnah. Tahkim pada berlaku khilaf antara para sahabat lah. Ataupun yang paling kita tengok dalam konteks tauhid ini, dalam konteks ilmu syariat ni, huraian ataupun slogan kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ayat itu betul, kalimah yang benar, tapi maksudnya apa? Kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kita tolak mazhab, kita tolak ulama, tak perlu kepada ulama kerana kita ada Quran dan Sunnah. Kalimahnya betul, tapi tujuannya digunakan untuk salah. Oh, tujuan digunakan kerana nak tolak mazhab, nak tolak pandangan ulama. Jadi betul tak? Tak betul lah. Sebab apa? Sekarang ni bila kita tolak pandangan ulama, kita tolak mazhab, apa yang kita akan buat?
Al-Quran sama, sunnah pun sama. Ulama melihat kepada Al-Quran dan sunnah tersebut. Ulama mazhab-mazhab, mereka hujah mereka Al-Quran dan hadis. Kita kata kita nak berhujah dengan Quran hadis. Okay. Dengan kefahaman siapa? Dengan kefahaman kita. Sekarang ni cuba banding kefahaman kita dengan kefahaman ulama. Mana rasa lebih betul? Kefahaman kita, kita ada Quran, kita kena kembali kepada Quran dan hadis. Okey, betul lah kembali kepada Quran dan hadis. Kefahaman pada Quran hadis tu macam mana? Oh, dengan kefahaman kita lah. Okey, kefahaman awak dengan kefahaman ulama mazhab, dengan ulama muktabar, mana kefahaman yang betul? Rasa-rasa logik ni apa? Logik kefahaman ulama lah. Jadi takkan saya nak ikut awak. Itu kata statement ayat yang benar tapi tujuannya, matlamatnya salah. Jadi kita ikut ulama bukan kerana dia tu ulama, kerana kefahaman dia pada memahamkan Quran dan hadis lebih jitu, lebih tepat, lebih benar daripada kefahaman orang yang bukan ulama. Faham tak? Okey. Faham betul-betul tu. Sebab ramai sangat slogan yang guna slogan itu, bila kita tak faham cara penilaian ulama Islam, kita akan kata betul. Kita mana tak perlu ikut ulama kerana ulama tak maksum. Kita ikut Quran hadis lah. Itu wahyu, itu maksum. Betul kalau ikut Quran hadis, kalau kita ulama juga, kita boleh ikut Quran hadis terus sebab kita ulama. Kita ada kemampuan. Sekarang ni awak bukan ulama, awak ular dalam semak. Awak tidak maksum, awak tu maksum. Ini macam mana awak nak faham betul Quran sunnah? Okay. Lagi? InsyaAllah soalan terakhir untuk malam ni daripada Zoom, daripada Ahmad Sadikin. Ustaz, kenapa ulama mengkategorikan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah walaupun pada zahirnya nampak macam pengurangan kepada sifat yang sama? Okay. Soalan ni Ustaz Ahmad Sadikin tanya untuk jawab sebagai jawapan yang lazim, kita panggil jawapan yang standard. Kerana apa? Kerana terbahagi ataupun ulama membezakan antara ma'ani dan maknawiyah itu kerana apa? Pertamanya begini. Lafaz yang datang dalam Al-Quran dan hadis datang dalam bentuk apa? Kebanyakannya dalam bentuk penisbahan sifat kepada Allah. Bila kata wa huwas sami'u as-sami'ul basiru, wallahu ala kulli syai'in qadir, sa'as-sami' al-basir, itu merujuk kepada keadaan Allah. Itu apa? Sami' yang Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha berkuasa. Okey. Bila begitu, keadaan Tuhan yang berkuasa mendengar dan melihat tu pasti tak sabit. Tentulah sabit. Dari segi bahasanya itu yang faham secara zahir daripada kalam bahasa Arab. Okey. Dan itu menatijahkan kepada bila kita mengatakan Allah yang berkuasa, Allah yang mendengar, Allah yang maha melihat, apakah yang menyebabkan? Apakah? Kita kata, adakah dia melihat dengan zat? Maka di sini ulama ahli sunnah mengisbatkan sesuatu zat dipanggil zat yang mendengar tentu kerana ada sifat pendengar. Sesuatu zat itu dipanggil zat yang maha melihat kerana ada sifat yang melihat, ada sifat pelihat itu. Sesuatu zat itu dikata maha berkuasa, ada sifat berkuasa. Takkan zat itu berkuasa tapi berkuasa tak ada sifat berkuasa dengan zat sebagaimana Mu'tazilah kata. Sebab itu Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Kita kata dari segi bahasa dan dari segi hakikatnya, apabila sesuatu zat itu berkuasa, tentu ada sesuatu yang membezakan zat yang berkuasa dengan zat yang tidak berkuasa. Apa sebab? A berkuasa, B tidak berkuasa. Mesti ada sesuatu yang lebih pada A yang membezakan dia berkuasa daripada B yang tidak berkuasa. Sifat berkuasa yang ada pada A. A ni alim, B ni jahil. Apa yang membezakan A dan B? Kalau dia itu sama saja daripada zat yang sama. Apa beza A, Ahmad, B, nama apa?
Badrul. Contoh Bat. Apa beza A, Ahmad dan Bat? Apa beza? Ahmad ni alim, Bat ni tak alim, jahil. Tentu ada, bukan kerana diri zat, kerana ada sifat yang namanya ilmu pada Ahmad dia. Jadi yang Ahmad ni yang tahu, yang berilmu. Bat ni tak ada ilmu. Jadi Bat ni yang jahil. Jadi perbezaan itu bukan kerana saja-saja nak dibahagi. Pertamanya, isbat sifat itu datang kerana nas. Kerana daripada nas. Kita nak isbat sesuatu berdasarkan dengan nas. Hanya dengan data nas baru kita dapat isbat. Nampak? Jadi rentik tanya macam itulah. Kerana Allah menyatakan dia Al-Sami', Al-Basir, Al-Qadir. Maka apa yang lahir daripada itu, kefahaman itu, tentu ada sesuatu sifat yang kita yang menyebabkan kita kata Allah itu Sami' atau Allah itu Basir, iaitu sifat sama dan sifat basar. Nampak? Sebab itu ahli sunnah mengisbatkan sifat ma'ani. Lain dengan Mu'tazilah tidak mensifatkan sifat ma'ani. Boleh? Baik Ustaz. Terima kasih untuk atas jawapan-jawapan yang diberikan kepada soalan. Jadi insya-Allah dengan berakhirnya soalan terakhir tadi, berakhirlah sesi pengajian kita yang ketiga pada malam ini. InsyaAllah, dan telah selesai juga pengajian kita pada seharian untuk hari ini, iaitu sebanyak 3 sesi, 2 sesi di pagi dan 1 sesi malam. Jadi insyaAllah sebelum menutupkan majlis, saya mohon izin Ustaz untuk membaca doa sebelum kita menutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warfa' darajatina waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada esok pagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Recording stopped.